Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua hari ini? Cikgu mendoakan anda semua sentiasa sihat, sentiasa ceria. Sentiasa gembira untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, cikgu pada hari ini masih lagi di bawah Bahasa Melayu Tingkatan 5. Kita akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Dan cikgu mengambil tema 4 iaitu Bersatu Kita Teguh di bawah tajuk Uniknya Rakyat Malaysia. Untuk standard kandungan, kita akan menyentuh 1.4 berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal. Manakala untuk standard pembelajaran pula, kita akan menyentuh 1.4.2 berbahas tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan fakta yang logik dan relevan secara bertata susila. Baiklah, untuk objektif pembelajaran, pada akhir pelajaran diharapkan murid dapat memberikan hujah tentang langkah memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk kriteria kejayaan pula, murid mencapai objektif pembelajaran dengan membahaskan isu perpaduan dengan ayat gramatis serta bertata susila dan juga melengkapkan karikatur dengan hujah yang relevan dengan isu yang diberikan. Ini pertandingan bahas. Mungkin anak-anak pernah menyertai pertandingan bahas ini ataupun pernah menonton. Jadi, jika anda ingin menjadi yang berhormat dalam jangka masa yang singkat, jangka masa yang mudah, inilah mediumnya, iaitu anda boleh menyertai pertandingan bahas dengan menjadi yang berhormat sama ada mewakili pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Dan bila-bila pihak kerajaan selalunya akan diketuai oleh Perdana Menteri dan pihak pembangkang, Ketua Pembangkang. Dan ini yang di tengah-tengah ini kita panggil sebagai yang dipertua. Jadi pertandingan bahas ini merupakan satu medium untuk anda mengemukakan hujah anda, untuk menegakkan hujah anda supaya hujah anda itu didengar oleh semua pihak. Ini ciri-ciri perbahasan. Penggunaan bahasa menggunakan ayat yang susunannya jelas. Kemudian pemilihan perkataan, kata-kata yang digunakan dalam perbahasan mestilah tepat dengan maksud yang ingin disampaikan. Kemudian penyebutan, disarankan menggunakan sebutan baku dan lagu bahasa atau rentak yang lazim digunakan semasa orang bercakap atau berbincang. Jadi, ini ciri-ciri perbahasan merupakan secara formal. Tapi sekiranya kita berbahas dengan rakan-rakan di dalam kelas, perlulah menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang jelas supaya perbahasan kita itu dapat diketahui oleh rakan kita untuk mereka mencadangkan pula isi yang di sebaliknya pula. Adab berbahasnya. Jadi cikgu harap bila kamu hendak berbahas nanti, jaga bahasa yang digunakan. Jangan gunakan bahasa-bahasa kesat. Terima pendapat kawan dengan baik. Sekiranya kita tidak bersetuju dengan pendapat rakan, jangan menolak. Jangan kita menolak rakan kita. Apalah hang ni, dia hang ni tak boleh pakai lah. Ini antara bahasa yang selalu kita dengar sewaktu kita berbahas. Sebaliknya kita kena berlapang dada. Kita kena raikan kepelbagaian pendapat. Dalam dunia ini ada pelbagai jenis manusia, ada pelbagai jenis orang. Jadi kita raikan kepelbagaian pendapat rakan-rakan kita. Kita juga jangan menggunakan bahasa yang kasar sebab setengah orang beliau sensitif. Jadi kita kena gunakan bahasa yang lembut. Dan juga kita perlu menjaga kesantunan bahasa sewaktu berbahas. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang agak kasar, nada dan intonasi yang agak tinggi. Kita berbahas dengan baik. Kita bukan hendak mencari pemenang, sebaliknya kita hendak saling melengkapi dalam berbahas ini.
Okey, sebelum kita pergi kepada pembelajaran, cikgu ingin berikan situasi tentang. Baiklah anak-anak, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menyentuh tentang isu perpaduan. Okey, anda telah mempelajari sejarah bahawa 13 Mei 1969 merupakan detik hitam yang berlaku di negara kita ekoran daripada pergerakan kaum. Okey, jadi peristiwa ini cuba kita elakkan pada masa ini kerana peristiwa ini telah menyebabkan negara kita yang aman, negara kita yang bersatu padu ini telah terlerai perpaduannya sehingga mengakibatkan ramai yang mati, ramai yang cedera. Okey, jadi walaupun peristiwa 13 Mei ini meninggalkan impak yang negatif, meninggalkan kesan yang mendalam kepada kita, namun ada juga impak positifnya. Okey, kita lihat impak positif daripada kejadian 13 Mei 1969. Okey, kita lihat bahawa sekolah aliran bahasa Inggeris telah ditutup. Kemudian kedudukan bahasa Melayu diperkukuh dalam sistem pendidikan termasuk menjadi bahasa pengantar di universiti. Sebelum ini, bahasa Inggeris telah menjadi bahasa pengantar. Namun selepas peristiwa 13 Mei 1969, okey, kerajaan telah membuka mata bahawa pentingnya kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, salah satunya untuk memperkukuh perpaduan. Dan juga daripada peristiwa itulah juga lahirnya UKM setahun selepas peristiwa itu. Dan kamu perlu mengetahui bahawasanya Universiti Kebangsaan Malaysia ini merupakan universiti yang menggunakan pengantar bahasa Melayu. Okay, impak positif yang lain. Okay, setahun kemudian juga, rukun negara diperkenalkan sebagai dokumen falsafah negara. Okay, rukun negara ini merupakan prinsip yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia. Kemudian DEB juga, Dasar Ekonomi Baru juga diperkenalkan bagi membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Anda pun tahu kan dalam sejarah bagaimana masyarakat kita disusun, Melayu di mana, India di mana, Cina di mana, yang menyebabkan tidak berlakunya pencampuran kaum. Jadi, dengan adanya dasar ekonomi baru ini, kerajaan telah berusaha untuk menyusun semula masyarakat agar kita saling berkenalan, agar kita saling bercampur gaul, agar tidak berlakunya isu yang melibatkan masalah perpaduan di dalam negara kita. Okey, sekarang ni kita pergi kepada buku teks muka surat 48. Okey, terdapat dialog antara rakan-rakan di dalam kelas. Dan Cikgu Alia ini telah melontarkan satu usul, iaitu semangat muhibah dapat dicapai sekiranya rakyat Malaysia memahami dan menghargai kepelbagaian budaya. Bersetujukah anda dengan pendapat ini? Okey, berikan alasan yang sesuai. Lily dia menyatakan bahawa dia setuju kerana baginya kita mestilah memahami dan menghargai budaya kaum lain. Apa alasan dia? Dia bagi tahu kita boleh memakai pakaian kaum lain. Memakai pakaian kaum lain sebagai tanda menghargai kebudayaan Malaysia. Kemudian Ramesh. Ramesh, dia kata saya tidak setuju. Cikgu, kenapa dia tidak bersetuju? Kerana dia menyatakan memerlukan kos yang tinggi. Memerlukan kos yang tinggi. Contohnya kalau ingin memakai congsam umpamanya agak mahal. Begitu juga dengan memakai sari dan juga pakaian kaum-kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Agak mahal dan mungkin kita pakai dalam jangka masa yang tertentu saja. Itulah pendapat Ramesh. Tapi Ramesh ni mencadangkan aktiviti yang lain, iaitu dia kata kita perlu melibatkan diri dalam acara sukan. Ramesh kata lebih baik acara sukan itu dapat mewujudkan kepelbagaian budaya ini dan kita saling akan berasa muhibah antara satu sama lain. Okey, kita lihat pula perbualan yang lain. Kemudian Rimi kata dia bersetuju dengan idea yang dinyatakan oleh kawannya tadi kerana dia merasakan bahawa sukan sebagai agen perpaduan. Sebab itu beliau memberikan contoh pada kegemilangan zaman bola sepak negara kita pada tahun 80-an dahulu, wujudnya tokoh-tokoh seperti Mokhtar Dahari,
Arumugam, So Chin Au, James Wong yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okay, mereka bermain bola sepak untuk membanggakan negara. Okay, jadi Gita pula kata, saya ingin pertahankan pendapat. Dia pun ada pendapat. Dia kemukakan pendapat dia bahawa semangat muhibah lebih mudah dicapai dengan menghargai kepelbagaian budaya. Okay, beliau menyatakan bahawa dia bagi pula idea menghargai kepelbagaian budaya. Kemudian dia bagi alasan dia bagi contohnya mengadakan rumah terbuka, okay, dengan menyambut perayaan seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, okay, Hari Christmas, Hari Deepavali dan sebagainya. Okey, ini idea-idea yang dilontarkan oleh rakan-rakan di dalam kelas ini, okay, tentang cara untuk mewujudkan perasaan muhibah antara pelbagai kaum di negara kita. Okay. Yang ini konteks perbahasan. Mereka berbahas secara bertata susila, mempertahankan idea sendiri, dan bila kita memberikan idea, kita haruslah memberikan hujah. Apabila kita memberikan hujah, kita haruslah ada bukti. Kita tak mau bercakap berdasarkan auta semata-mata, sebaliknya kita mahukan fakta. Disusuli oleh alasan kenapa kita memilih hujah itu. Okey. Okey. Jadi dalam berhujah jangan bergaduh. Okey, tugasan kamu. Okey, baca petikan pada muka surat 48 hingga 49 yang menyajikan perbahasan tentang isu perpaduan. Okey, tadi kita dah lihat sepintas lalu. Cikgu dah bagi tahu sepintas lalu kepada kamu. Okey, kemudian anda perlu berbalas hujah dengan rakan anda tentang langkah memupuk perpaduan di Malaysia. Okey, kamu lakukan secara maya. Okey, kita akan lakukan secara maya nanti. Okey, jadi kita tak boleh berjumpa secara semuka, namun secara maya pun kita masih boleh lakukan. Okey. Kemudian, berdasarkan perbahasan tersebut, tulis hujah anda tersebut pada lakaran kartun di bawah. Kemudian anda boleh mencetak lakaran tersebut ataupun jika mampu, anda boleh menghasilkan karikatur anda sendiri. Bagus kalau yang boleh melukis karikatur. Saya yakin dengan bakat dan kebolehan anda, ramai yang mampu menulis dan melukis karikatur dengan baik. Ini contoh karikatur. Kamu boleh mencetak tapak karikatur ini ataupun kamu boleh melukis karikatur kamu sendiri, tapi pastikan melukis gunakan lukisan yang tidak menimbulkan isu-isu sensitif. Lukis karikatur dengan baik. Jangan lukis karikatur yang mengaparkan perkara-perkara yang tidak elok. Secara bertata susila, ingat, secara bertata susila, apa yang kita hasilkan itu haruslah secara bertata susila. Jadi saya tidak sabar menunggu kerja anda. Jadi hantar kepada saya kerja yang kamu lakukan.